Okey, sekejap saya nak start recording. Dah, okey dah. Okay, saya nak seorang ketua kelas untuk mengetahui bacaan doa. Siapa nak volunteer Nak kat volunteer sini? kat sini. Okey, Hidayat. Okey, Okey. Hidayat. Okey. Syekh, Syekh, kepada Syekh. kepada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syud alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Cuma bukan milisani, lisanku. Tengok terjemahan ayat tu. Rabbi syrahli, lapangkanlah dadaku. Kan, Rabbi syrahli sadri dan dadaku kan. Wa yassirli amri, dan permudahkan urusanku. Walul uqdatan min lisani, dan lancarkanlah sebutan-sebutanku. Macam itulah. Kan, kalau Allah mabarik lana, ya Allah kenyangkanlah aku. Siapa tahu apa pasal Allah mabarik lana, awak nak makan tengah hari je lagi lepas kelas. Allah mabarik lana. Azalkan. Ya Allah kenyangkanlah aku. Hamis? Tutup kamera dia, takut dia saya sebut nama dia. Dia takut lah Allah kan. Saya kata dia, Najmi. Apa dia? Jauhkan dari api neraka. Itu Wakina Azab Bandar, Andar. Oh yelah, Wakina Azab Bandar. Ya, kena pada azab neraka. Itu yang belakang tu, ya Allah mabarik lana. Aku selalu baca nak doa apa masa kecil dari satu kan, nak pergi kantin kan. Okey, baca doa Allahumma barik lana kan. Berkatilah ke atas kami, Allahumma barik barokah. Kan, Allahumma barik lana fima, atas apa? Rozaktan, apa yang kau rezekikan pada aku kan. Kau berkatilah kepada kami rezeki yang kau beri. Bahasa Melayu mudah macam itulah. Okey? Okey, dan ni tadi kita kalam dan bidang akidah. Saya rasa tajuk ni sebenarnya tak susah sangat, tapi saya nak kena sentuh juga sebab saya target nak habiskan bab ulum bab Quran nanti kalau ada rezeki kita jumpa kat sekolah, kita belajar kat sekolah lah. Tapi kalau tajuk ulum ni saya dah habis cover, saya akan masuk tajuk Quran. Sebab Quran tu kita nak fokus pada tasmid dulu, dan kalau saya secara individu saya memang nak kerja untuk tajuk adab lah. Adab maksud saya dari segi ulum. Sebab kalau ulum ni kita boleh bincang banyak kan, ada banyak bahan-bahan yang kita boleh share, terutama bila kelas macam ni lah. Okay, ada berapa orang ni? Saya tak apa, saya auto attendance nanti saya akan check lah. Okay, baik. Tajuk kita kalam dan seterusnya kita nak capai, kalau boleh akhir belajar ni saya harap awak boleh tahu apa maksud kalam, pengertian kalam. Kemudian boleh baca sikit lah, ataupun boleh sekurang-kurangnya dah menyebut lah dalil nakli Allah bersifat kalam. Apa buktinya? Allah Ta'ala bersifat kalam lah. Apa buktinya? Ada ayat dalam Quran. Dan seterusnya menjelaskan dalil akli. Apa logiknya? Dalil akal yang Allah bersifat kalam. Next. Okay, kita nak fokus kepada satu hadis ni. Kalau awak tengok buku teks, sama je. Saya ambil buku teks, buku surat 82. Okay, saya baca hadis ni, sabda Nabi Muhammad SAW. Man, sesiapa qara'a, baca, iqra' bacalah kan, harfan, satu huruf, min daripada kitabillah, kitab Allah, fa ni maksudnya maka falahu bihi hasanah, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. So ada tak nama hasanah dalam nama Sari? Ada tak nama hasanah? Tak ada kan? Hasanah? Tak ada. Tak ada. Ustazah Hasanah ada. Jadi siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah ini apa? Daripada Al-Quran. Allah kata apa? Nabi kata apa? Dia akan memperoleh satu kebaikan. Baru satu huruf tau baca dari Quran. Belum satu muka, satu Quran kan. Nabi kata baca satu huruf daripada Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan. So kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, tadi akhir ayat baca ajak Allahumma aftah lagi, Rabbi syrahli lagi. Jadi awak kira lah nanti ada berapa huruf, satu huruf satu kebaikan. Ada lagi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Apa maksudnya? Dan satu kebaikan tu akan digandakan dengan 10 kali ganda. Rupa-rupanya bukannya satu huruf satu kebaikan, satu pahala.
Digandakan 10. Darab pula 10. Satu huruf 10. Kalau 10 huruf dah 100. Kan? Matematik senang lah. Okay? Dan kemudian aku lu. Dan aku tidak mengatakan alif harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Dan aku tidak mengatakan alif itu satu huruf. Alif pula alif lam mim. Bila baca surah Al-Baqarah kan? Alif lam mim. Nabi kata apa? Okey, aku tak kira benda itu satu huruf. Tapi aku kira alif itu satu huruf. Satu huruf dan satu kebaikan kemudian digandakan dengan 10 kebaikan. Lam tu 10 kebaikan lagi. Dan mim juga 10 kebaikan lagi. Senang tak nak buat pahala kan? Free je. Free flow. Maksudnya kat mana free flow? Kalau makan teks apa air cuma ke? Makan kat mana ada air cuma? Air dia free flow tu pak. Makan kat mana? McD tak. Makan kat mana? Siapa nak makan tempat yang air dia free flow, dia boleh tambahkan air free saja. Nandos ke? Kenapa tak makan kat luar Siapa tahu? Siapa tahu? Tak apa, saya faham. Saya faham kadang-kadang internet macam tu. Sekarang internet pun nak pergi makan katnya, lapar kan? Okay. Siapa ingat kat mana tempat makan yang air dia ada free flow, air dia boleh top up? Awak ada air? Kat mana? Texas chicken. Texas dari Texas kan? Texas boleh tambah air free ke? Saya rasa kena bayar lah, tak? Texas chicken. Texas chicken Oh. Air dia kalau ada kita bangun kita top up je refill free flow Dia kayu air. Ya. Kayu air je kan. Untung lah jadi satu cup tu RM20 kan. Kita pun makan ayam, minum air, go. Alamak, air nak kan kita pun bangun. So kita top up free flow kan. Jadi kita ada dapat banyak lah itu kan. Jadi macam ni lah. Pahalanya kalau kita baca, kita akan berganda-ganda free flow juga pahala tu mengalir. Free flow kan. Kita boleh top up pahala tu. Okay, faham Okay, next. Target ni tak susah InsyaAllah boleh faham. Senang je. Okay. Dan erti sifat kalam. Apa maksud kalam? Hukumnya kita wajib beriman. Tak boleh rasa macam tak percaya lah Allah Ta'ala boleh bercakap-cakap. Sebab mungkin kita ni tak ada ilmu kita fikir Allah Ta'ala bercakap macam lah kita bercakap. Lagi-lagi kita cakap mengaku-ngaku kan. Allah Ta'ala macam tak macam tu lah jauh sekali lah. Jadi maksud kalam ialah Allah Ta'ala maha berkata-kata. Allah Ta'ala maha kata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat. Awak berkata-kata perlukan apa? Perlukan apa Zarfan? Lidah je kan? Lagi? Zarfan cakap guna lidah, yang lain cakap guna apa? Hati. Oh. Okeylah, saya pun samalah. Saya cakap guna hati. Boleh dengar tak? Saya cakap apa? Boleh cakap dalam hati. Saya ngumpat dalam hati. Boleh dengar tak? Boleh dengar kan? Tak dengar Jadi bila kita bercakap, kita perlukan apa? Peti suara. Kita perlukan otak untuk fikir apa kita nak cakap. Kita kena ada mulut lah kan. Kalau mulut kena seletip kan tak boleh. Jadi kita ni memerlukan alat. Even bernafas pun perlukan alat lah. Alat itu apa? Perlukan lubang hidung. Saya sebut lubang hidung kan. Nafas melalui hidung. Lagi kalau ICU tu auzubillah kalau COVID tu nak bernafas pun perlukan alat bantuan pernafasan. Apa tengok tak orang intubate tu? Pernah tengok tak macam mana orang tu buat? Siapa nak tengok cerita Korea yang doktor-doktor tu? Awak jangan tengok cerita Korea yang cinta je. Tengok cerita Korea yang doktor. Tengok tak? Tengok. Tak minat Korea. Saya pun tak minat Korea, tapi Korea minat saya. Gitu kan. Saya tak tengok, saya pun tak minat. Tapi saya cuma tengok cerita doktor tu lah sebab suami saya pasang. Sebab cerita pasal heart tajuk dia. Dia cerita pasal seorang doktor sakit. Doktor yang ada pakar dalam bidang hati. Hati ke jantung macam tu lah. Dia banyak kerja dia membelah-belah dada orang lah. Membelah supaya dia boleh kalau macam orang tu kena heart attack ke, kena apa benda macam tu lah. Something melibatkan dari segi organ kat sini lah. So, bila orang nak kena operate macam tu, dia akan kena intubate. Intubate ni maksudnya orang tu akan ataupun saya tak pastilah prosedur operation yang lain. Jadi dia masukkan alat tu, kena ngangang ada besi macam tu, masukkan tube kat dalam.
supaya orang yang operation tadi tu dia bernafas menggunakan alat tu tadi. Supaya oksigen dia tidak terhenti lah. Kalau oksigen terhenti, habis kan? Jadi saya baca lah orang cerita kesenak pelik lah sebab dia masukkan alat tu berupa besi kemudian ada tiup kan. Jadi sebab tu kadang-kadang Dr. Hisham Dr. DG kita cakap apa? Dan seramai 10 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Maksudnya 10 orang tengah intubate. Masukkan alat tu lah. Bernafas melalui mesin. Mesin yang tolong bernafaskan. Dan saya pernah melawat sekarang ni arwah lah arwah kawan suami saya sebenarnya. Dia mengandung dan dia ada komplikasi ketika melahirkan anak. Jadi dia lepas bersalin ke anak dia sebab nak selamatkan baby, doktor kena buat emergency Caesar. Emergency Caesar lah, terpaksa emergency lah untuk belah perut dia nak selamatkan baby. So what happened, sebab dia ada penyakit darah tinggi, jadi ditakdirkan baby dia pun tak survive, baby dia pun meninggal dunia. Dan what happened to the mother, mak dia akhirnya lepas operation mak dia tak stabil dan koma. Jadi bila dah tak ada koma tu saya, sebab sama saya pergi menziarah, saya pun melawat lah, masa tu belum ada COVID teruk lagi lah. Jadi saya ziarah dan saya lihat orang koma ni, dia sedar ke tak sebenarnya? Orang koma ni sedar ke tak? Awak jangan koma juga. Tak sedar kan? Tak sedar, kita nampak tak sedar kan? Tapi ya kita nampak dia macam tidur macam tu, tapi dada dia macam berombak, macam bernafas. Tapi sebenarnya dia tidak bernafas, maksudnya dia bernafas melalui mesin tu lah. Saya nak kata yang kita ni kadang-kadang memerlukan alat-alat bantuan macam tu. Tapi sebenarnya doktor cakap kesan daripada pembedahan tu dah ada darah beku dekat otak dia. Jadi otak dia sebenarnya dah mati. So bila otak kita mati, sebab kita punya pusat arahan diri kita ni berpusat kat mana? Otak kita. Bila ustazah kata jawab, awak pun bagi signal, okey aku nak jawab. Bagi signal kan, ustazah tangan awak pun tekan unmute. Kan? Jadi bila ustazah kata ustazah nak cakap, awak pun tekan mute. Kan? Ustazah kata okey tengok screen, awak pun tengok. Kan? Jadi ada arahan dekat otak. So kalau otak kita mati, na'udzubillah, we can do nothing lah. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang kena stroke, kalau apa-apa. Jadi otak ni jangan main lah. Ada caranya untuk bagi otak kita ni tak mati. Ini untuk kes yang beza dengan tadi lah. Tadi tu sebab faktor kesihatan dan sebagainya. Jadi saya nak kata yang ada kaitannya nanti dengan macam mana kita nak bagi otak kita ni tak mati kan. Dan juga kita memang lemah kita lemah. Insaf jugalah saya sebab kita rasa macam kita memerlukan satu kuasa yang jauh lebih hebat daripada diri kita. Jadi tak hebat mana pun kalau bukan kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itulah macam ni Dan cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Bukan macam kita kan cakap buat pet je saya sekarang ni kan, cakaplah seorang, saya tanya saya lah jawab kan. Tapi sekarang ni dah okey dah, awak dah okey dah Jadi sebelum tu juga saya sebelum masuk kepada dalil seterusnya, saya nak tunjukkan awak sesuatu sangat. Saya tengok awak tak ada yang buat kamera langsung. Saya bercakap dengan Roti, saya bercakap dengan Among Us. Saya nampak Zarfan je. Saya nampak, tak ada saya nampak Zarfan seorang ada Iskandar. On the house saya nampak Twinkle Little Star Iqbal Haziq. Hilang dah tadi, siapa? Najmi, saya nampak Among Us ni Najmi rupanya. Dia dah tukar dah Nazmi Yasar Tak apalah, sekarang awak dengar lah dia tak dapat langsung. Okay. Saya nak share sesuatu bahawa saya dah daftarkan awak masuk kelas saya. Kelas apa ni? Kelas Mambang. Kelas Mambang. Okay. Kelas ini adalah saya punya scoreboard. Saya harap ini usaha saya lah untuk saya harap mampu menarik minat awak supaya contohnya saya nak berikan awak, saya check saya punya classroom sekarang. Deng-deng. Okay. Saya check 16 tadi, saya hari tu minta untuk buat apa? Kalam. Buat tajuk kalam menggunakan Jamboard. Walaupun ada kesalahan Zarfan siap kesalahan lagi, dia ikut juga tajuk syirik tu Mungkin dia tersalah baca lah, mak dia pun mesti saya cakap okey je puan, tak ada masalah, ada risau. Okay,
Jadi saya nak suruh awak familiar sebab jembut tu senang kacang. Kalau awak dah biasa main dengan mouse, dah biasa main dengan design, in the future kita tak tahu kerja apa lagi yang akan datang So kebanyakan hari ni pekerjaan dia ialah buat design, awak mesti ada basic idea in editing jadi kalau awak perlukan nota tu nanti boleh print dan tampal di dalam buku, tak payah buat balik. Okay. Jadi saya check ada 7 orang je yang hantar. Okay, saya check Ahmad Is ada dalam ni, Isfazrul. Mana pula nama dia ni? Tertinggal nama Is. Kalau tertinggal saya masukkan kemudian Kemudian Arisha. Arisha ada tak? Kalau ada cakap saya Ustazah. Arisha? Tak ada. Tapi saya bagi markah, 5 markah. Sebab dia dah buat Jamboard kalam dalam Google Classroom. Kemudian Alif Iskandar dah hantar, saya bagi 5 markah. Kemudian Akil Hidayat. Takkan Akil tak ada. Oh ni Akil Rizki, Akil Hidayat. Ni Akil Hidayat ni, saya bagi 5 markah. Auni Hawa. 5 markah. Kemudian Hamis. 5 markah. Dan Zarfan. Saya tertinggal nama Isfazrul, nanti saya cek balik. Zarfan Akil. Okey, 5 markah. Okey, yang lain kosong. Hantar. Okey? Tapi nanti saya akan kira lah markah untuk kita ada aktiviti Padlet nanti dan kalau jawab soalan yang betul saya bagi markah lagi lah. Okey, dan nanti saya akan kumpul point ni sampai kalau sekolah buka. Tengok nanti lah saya pilih yang the best ke, 3 terbaik ke, top 3 ke doakanlah saya terbuka pintu hati kan. Okey? Jadi ini awak punya scoreboard saya akan bagi markah dah untuk attendance hari ni. Saya akan check melalui saya punya saya ada pasang extension lah, dia boleh auto detect siapa yang masuk classroom hari ni. Contohnya saya nampak Alisha tadi saya sebut tak ada kan, jadi saya akan merahkan dia. Akif mana Akif? Akif? Ada? Tak ada. Akif tak ada? Akif dah ni? Tak ada. Aiman? Dia pindah. Apa dia? Dah pindah. Dah pindah. Oh pindah mana? Asrama. Pindah sama. Okey, nanti saya gantikan dengan nombor Is kat sini lah. Aina Akilah ada? Tenet, Akif? Tenet, Alif Akif? Akif ada tak? Ada. Baik. Dia jadi kuning lah. Okey. Alif Akif ni ada tak? Ada. Apa dia? Kalau ada cakap, saya Ustazah. Okey? Mak aku cakap, apa hal pula aku ni kan tiba-tiba kan. Alif Akif ni ada tak? Ada. Akif Rizki? Ada. Akif Dayat? Ya. Ada. Andi? Tak ada. Afi ada. Apa dia? Afi ada. Andi tak nak dengan aku. Ke tutup kamera pergi makan ni? Lihat telinga nanti. Anda semua asal. Jangan adik tak ada kan? Adik merah. Anda semua asal. Anas. Tak nyawak seperti merah. Amsyah Putra. Saya. Ada. Amsyah Danish ni. Amsyah Danish. Relax. Alif Iskandar. Saya. Okay, good. Aisyah. Saya Ustazah. Comel. Baru dengar suara. Ya Allah. Saya je ke yang talk sendiri ni rindu kat awak. Tak rindu langsung kan. Saya rasa bebe je kan. Bebe tanda sayang lah Mak bebe tak kat rumah? Saya tanya mak bebe tak kat rumah? Sebab hati mak dengar. Mak bebe tak kat rumah. Tahu mak dengar Mak bebe tak? Ada sebelah. Ada kat sana, ampun. Mak saya selalu marah kan dengan lagu tu kan. Dia memang mak marah sebab sayang. Kalau mak tak sayang, mak biarlah awak tergolek kat longkang ke kan. Tergolek kat longkang. Boleh main kat longkang ke? Okay next. Alisha ada, Uni Hawa ada. Ayu ni ada tak Ayu ni?
Sebab saya kena hantar report ni sebenarnya siapa yang memang tak pernah masuk kelas saya bukan suka sangat lah tapi saya kena bagi juga sebab kita nak kena pasti kalau murid tu memang betul-betul ada masalah ke dan sebagainya. Pihak sekolah kena buat sesuatu lah. Sebab saya percaya ramai dulu area Putrajaya dan kawasan sekitar tu dan mungkin tak adalah yang mungkin susah sangat lah kalau susah pun hari tu sekolah dah bagi bantuan sebenarnya ada dapat pinjaman laptop, ada gadget dan sebagainya, ada usaha yang sekolah dah buat. Hari ni ada tak? Tak ada. Tak ada. Hamis saya nampak ada, Hurin ada? Syazah, terus kata dia ada. Siapa? Siapa? Abdul Darwish, dia kata dia ada kat chat. Dia kat chat. Oh mungkin ni rosak. Ni pula nak rosak Darwish. Mana Darwish? Apa nama dia? Nama penuh dia? Amsyah Darwish. Darwish. Oh okey, saya tahu dia. Okey, Hamis ada, Hurin tak ada? Lain. Tak ada. Iqbal. Saya. Okey, Camelia. Aku cakap apa besar lah mata satu ni kan. Camelia. Let. Nurul. Saya nak ni Nurul Harlina. Saya rasa ni Nurul Harlina. Tak ada. Kasih. Saya. Baik. Nur Azrin. Tak ada. Tak ada. Nur Natasha ni. Nur Hadi. Ada apa ni Nadira. Nur Adira ada tak? Selalu dia ada, kadang-kadang ada senyap je kan, tiba-tiba dia ada. Ada tak? Ada. Najmi ada? Saya. Muklis? Ada. Razik? Relax. Razik Raikal? Relax. Syafwan ada Syafwan? Relax juga. Zarfan? Saya. Okey, baik. Channel. Sekejap banyak pula iklan ni. Sekejap Tasmin berjerit kan tapi saya mute dulu. Tu taktiknya. Okey, baik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita 13 tolak saya lah satu. Betul lah tu. Okey. Tak boleh nyelak lagi dah. Okey, dan saya akan keep on ambil markah lah. Dan kita akan ada quiz lepas ni sebab yang tak datang ataupun tak dapat masuk kelas. To be fair jugalah kena hantar jugalah soalan tu. Cepat atau lambat buat lah saya tu tak akan kira nanti. Okey? Okey, cukup ni. Okey, next kita sambung balik. Saya akan pegang, saya akan buat sampai sekolah buka lah. Kemudian saya akan kira markah seterusnya. Okey, boleh? Okey, sekejap Okey, sebab 15 dah. Okey, erti sifat kalam dah. Okay. Jadi, dalam Al-Quran ada dalilnya iaitu Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran iaitu wa kallama Musa takliman. Dan maksudnya Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Jadi kalau awak tengok dalam sirah dalam buku teks ni ada satu kisah yang Nabi Musa ni siapa dia punya kaum dia? Bani apa? Bani apa? Kena buat nota. Israel. Bani apa? Israel. Bani Israel. Ya betul, Bani Israel. Jadi apa jadi dengar ke tak dengar cakap? Dengar ke tak dengar cakap? Dia terima tak seruan dakwah Nabi? Tak dengar lah tak dengar lah, maksudnya dia tak ikut. Jadi Nabi Musa ni antara kelebihan dia ialah Nabi boleh bercakap terus dengan Allah Ta'ala. Tapi ni jangan tanya saya Ustazah macam mana? Sebab memang kehebatan otak kita macam mana sekalipun memang tidak akan termampu dan tidak terjangkau di akal kita yang biasa ni. Tapi kita kena percayalah, kena beriman juga, kena percaya. Jadi sebab ada cerita dia dalam Al-Quran ni surah Toha ayat 11 hingga 15, nanti boleh tengok. Maksudnya maka bila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Allah Ta'ala ini perbualan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah Tua. Lembah Tua ni nama tempat yang suci,
Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul. Ini adalah perbualan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Jadi dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Allah Ta'ala suruh lah. Jadi jangan berkomunikasi nanti saya kata, soalan saya tak dia Tuhan kan. Bukan. Ini perbualan. Tidak Allah kata lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masanya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Allah Ta'ala kata apa? Sengaja aku rahsiakan hari kiamat ni. Supaya apa yang kau buat, itulah balasan yang kau dapat. Okay, nanti abang tengok sirah panjang ni dekat muka 84 ni ada Saya simplifykan lah. Okay. Dan seterusnya, ni bukti kejadian maksudnya bukti yang Allah Ta'ala memang berkata-kata, maha berkata-kata. Next. Dalil akal dalil akal, ni bukan akli ni, sorry ni akli sepatutnya. Dalil akal, kita kena fikir. Kalau Allah Ta'ala tak boleh berkata-kata, jadi kekurangan lah, kelemahan lah bagi Allah kan. Sedangkan Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala tak bisu kan. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan penuh kesempurnaan. Jadi tak mungkin Allah Ta'ala itu tak mampu berkata-kata. Tapi kita kena ingat, berkata-kata bukanlah macam kita manusia berkata-kata, haiwan berkata-kata bukan. Kalau masa awak kecil dulu kan, mula-mula sebelum awak kenal Allah Ta'ala, apa yang awak bayangkan? Siapa nak share? Siapa nak beritahu saya? Masa kecil, masa tak tahu apa-apa ni kan, bila mak kata, kena sembahyang nanti Allah sayang, tak solat nanti Allah marah. So awak bayangkan Allah Ta'ala ini macam mana? Siapa nak share? It's okay kalau kelakar ke sebab budak kecil kan? Sekarang ni saya tahu awak dah mature kan? Siapa nak share masa kecil dia bayangkan Allah Ta'ala itu yang bagaimana? Ada tak? Ada. Ada? Awak tu dapat ilham macam Allah Ta'ala itu kan? Dahsyat lah awak lagi hebat daripada saya lah Sebab saya masa kecil, tak ada Sebab saya masa kecil mengarut sikit lah. Saya masa kecil saya bayangkan Allah Ta'ala itu adalah pakai jubah putih, berada di atas pentas kan, macam maksudnya kita tengok Allah Ta'ala tu macam gitu. Itu gambaran saya masa saya kecil. Sebab kita budak kecil, kita tak boleh nak, akal kita tak boleh fikir lagi Allah Ta'ala. Macam kita nak percaya benda kita tak nampak, betul tak? Cara logiknya lah tapi sebenarnya dalam Islam, bila kita semakin belajar, kita faham. Walaupun tak nampak, tapi ada satu kuasa yang lebih hebat. Angin nampak tak angin? Tak nampak juga, tapi boleh rasa kan? Otak awak boleh nampak tak dalam tu? Kan dalam semua tu. Macam mana awak tahu otak awak berfungsi? Kan? Jadi dalam Islam ini memang ada benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, tapi kita kena percaya. Okay, boleh? Soalan ke? Sampai tak tadi? Okay, jom kita buat aktiviti Saya ada satu aktiviti, hari ni kita nak gunakan padlet lagi sebab saya belum boleh move on lagi. Okay, tajuknya ialah, sekejap saya sharekan dulu kodenya. Saya sharekan link boleh tengok dekat ruangan chat. Amsyah Darwish, Ustazah Amsyah Darwish ada. Okay, sorry. Saya pun baru baca. Okay, boleh klik pada link yang saya bagi. Sekarang, saya nak korek rahsia awak sikit. Boleh korek rahsia. Okay. Dah tahu kan cara guna kan? Okay. Kalau mungkin ada yang malu nak bersuara, inilah masanya. Inilah masanya. Jadi buka link yang saya berikan dekat Padlet tu dan kemudian tekan butang tambah, tuliskan nama dan soalan saya di situ ialah cara saya meminati seseorang. Jadi kalau awak suka seseorang, apa yang awak buat? Contohnya saya lah saya nak buat jugalah Contohnya saya tekan butang tambah. Saya tekan butang tambah. Okay. Saya tulis nama saya lah. Kalau saya suka seseorang, saya rasa nak selalu teks dia. Contoh nak selalu teks. Atau kalau awak rajin, awak klik lah kat butang ni, awak boleh lukis, awak boleh cari gambar ke, image search ke kan. Gambar WhatsApp chat. Okay, buat sekarang saya bagi 5 minit. Ni contoh saya lah, ni saya punya
Okay, yang lain tolong jawab. Saya bagi 5 minit dari sekarang. Mesti buat Oh, saya nampak Razik Raikal. Lepas masuk yang Razik. Jawab. Seseorang ni bukan semestinya awak ke boyfriend ke kan. Maksudnya awak suka seseorang, mungkin artis pujaan awak. Mungkin orang yang awak suka dengan dia. Ada tokoh-tokoh tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh politik ke yang awak suka. Apa yang awak nak buat? Nak selalu teks, awak nak selalu apa? Baca surat khabar tentang dia ataupun awak nak selalu nak tahu family ke, awak nak tahu background dia. Okay, buat sekarang tolong. Buat sekarang fikir-fikir. Ataupun kalau awak sukakan seseorang yang suka cara dia ke, bukan semestinya I love you bukan. Ustazah jangan mengapu nanti, bukan Maksudnya awak sukakan seseorang dari segi gaya dia, mungkin awak suka penyanyi ke, awak suka apa, budak-budak sekarang suka artis, saya tak tahulah. Selalu main game atau busy dengan dia, nice. Lagi Nazmi tak gambar ke Nazmi? Gambar ke lukis ke? Okay, 4 minit lagi. Kena pasang lagu ni kan, baru dia tak sunyi sepi Okay, yang lain. Zarfan, entahlah. Nampak tak ada minat? Okay. Tak apa, cara saya meminati mak saya boleh? Saya selalu dengar cakap mak ke. Boleh tak kisah Dia bukan sebenarnya girlfriend awak ni, ingat ajaran sesat dia. Tak sesuai agak yang background ni. Saya suka background. Awak buat, saya suka background sekejap. Ni lah. Okay, lagi. Akif tak jawab lagi. Zafran cakap main bersama-sama dengan dia. Main apa? Makan sambil busy dengan dia, tak busy borak-borak. Oh, sweet sangat. Nazmi apa berom-berom Nazmi? Membelanja dia. Siapa yang membelanja dia ni? Zarfan, main apa? Main apa? Congkak? Main apa? Spesifik yang perempuan tak dapat ni jawapan. Kalau zaman dulu kan kita tak boleh, maksudnya zaman dulu kan ada handphone. Jadi kalau zaman dulu dia suka seseorang tu, dia suka tengok bumbung rumah kan. Dia suka tengok apa, kereta mak dia, tak tahulah saya. Okay, jawab saya nak tahu. Akhil Hidayat ajak dia keluar, amboi pergi mana? Ayo Jangan keluar pun tak boleh lumba lari. Zafran melawat Zafran. Lumba lari tapi ini kes untuk suami isteri lah sebab saya dan Tina Aisyah pernah main lumba lari dengan Rasulullah. Jadi sunnah lah kalau dengan lagu Aisyah, bukan jangan lagu-lagu dengan cintaku, bukan, itu lagu mengarut. Ini lagu yang Aisyah isteri Rasulullah tu kan. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama kan, hingga hujung nyawa. Sudah nyanyilah hujan. Dia berlari Zarfan, aku cakap Zarfan. Lain yang perempuan, saya tak nampak jawapan yang perempuan ni. Saya akan screenshot saya akan simpan sebagai PDF, bukti sebab saya nak beri markah dekat kelas dojo saya tadi. Dah cukup tak? Dah 11.36. Dah? Okay, saya screenshot dulu sebab pandang jawapan awak ni. Yang lain mana? Lain. Hilang dah? Orang ni memanglah. Habis call dia. Ni siapa ni 80 ajak buah jesang apa benda ni? Makan sedap-sedap Nazmi. Ambon, sedap yang saya lapar Banyak yang Nazmi makan apa tu? Nasi apa tu? Membelanja kawan bersama. Zarfan pergi mall sama-sama. Main game dengan dia. Apa dah macam dah wish. Hantar makanan yang sukai. Hantar kat mana? Food Panda.
Sweet sangat Aina Fila hantar makanan yang disukai. Food Panda, Grab. Tahu alamat rumah tu saya kata beza dia zaman sekarang ni senang senang nak tahu. Zaman dulu kita tak tahu alamat dia kan. Kita kena buat taktik mengurat tu, kita kena hantar kertas kan. Letak nombor phone. Kita kena minta tolong kawan kita, tanya-tanyakan zaman sekarang ni senang je. Cari nama kat Facebook, Instagram, Twitter, ada je. Okay, cukup Okay, cukup. Saya nak buat plot twist sikit. Plot twist. Macam drama pula kan. Jadi, awak tahu kalau awak meminati seseorang, awak sukakan seseorang, awak mencintai seseorang gitu kan. Awak tahu apa nak buat. Awak rasa apa nak pergi mall sama-sama, awak nak jalan-jalan sama-sama. Apa kita jawab aja? Sekolah kan. Nak pergi main game, Dragon City pun ada ingatlah dah padam mengilat tapi saya ingat, saya dah screenshot tadi, okay? Jadi, masa saya kata tadi, aku selalu rapat dengan dia, call dia, bising dengan dia, main game, itu cara saya dengan dia seorang. Benda ni, dia banyak sangat pilih kat sini kan. Ajak dia main Mobile Legends, ya Allah Akbar, okay? Jadi, saya kata saya nak buat plot twist. Okay, kali ni kena dengar. Okay? Boleh tengok muka saya. Macam mana kalau awak nak buat untuk awak meminati atau mencintai Al-Quran? Kan? Sebab kalau awak sukakan seseorang, awak rasa awak nak selalu dengan dia. Tak mesti selalu Kalau saya nak text lah sebab saya malu nak cakap kan benda suara kan, saya malu lah. Kan suara bangun tidur, suara macam tak senonoh kan. Jadi saya malu lah, jadi saya akan text je. Itu kalau saya suka lah saya text lah, tak kacau lah sebab saya baik sikit lah dulu lah. Okay? Jadi kalau kita suka ke Al-Quran, kalau kita mencintai Al-Quran, kita pun nak selalu teks dengan Al-Quran. Maksudnya kita nak sentiasa kontak dengan Al-Quran. Kita kena ngaji selalu lah. Kan? Kita kena ngaji selalu, kita kena tak pandai baca. Kalau kita tak pandai baca, kita kena usaha sampai kita pandai baca. Suruh mak ajar, suruh ayah ajar. Kalau mak ayah sibuk sangat, minta tolong ustazah yang lain ajar. Bayarlah sikit Biasanya saya rasa saya percaya tak mahal. Murah je. Okay. Nak keluar jalan-jalan banyak lah Jadi boleh. Bila awak mencintai Al-Quran, awak dekat mana-mana sekalipun, sekarang ni Al-Quran dah ada banyak akses dekat phone. Jadi kalau dekat mana-mana sekalipun, awak nak tunggu bas, awak tak naik bas kan? Tunggu Grab sampai. Awak buka Quran, bacalah 1-2 ayat. Kan? Jadi itu cara awak mencintai Al-Quran. Awak selalu dengan dia. Masalah kita pada hari ini, kita cakap kita suka Quran. Kita tahu Al-Quran tu kitab kita. Tapi kita tak mengaji pun. Rasa macam sesi counselling tak pula sekarang mana tadi yang Ustaz dia cakap, nyesal aku tulis kan. Tak Najmi tak habis dengan nasi goreng dia. Ajak main game 24 jam kan. Saya nak awak tukar sikit fikiran awak. Tukar sikit cara saya meminati Al-Quran. Zarfan, saya mengaji lepas maghrib. Saya percaya Saya percaya Zarfan jadi yang lain yang masih lemah bacaannya kena perbaikilah. Sebab awak sekarang ni ada banyak masa dekat rumah. Tolong curi masa. Kalau tak sempat sangat tu saya percaya sebab kalau tak sempat sangat tu saya percaya sebab awak tak letakkan prioriti. Dia nak juga duduk sini. Sekejap, tengah cakap dengan abang. Okay, abang kakak. Okay. Jadi, kalau awak rasa awak tak ada masa sangat, saya percaya awak tak letakkan prioriti dekat atas. Kalau awak letakkan, contohnya letakkan girlfriend awak, boyfriend awak dekat atas, dia suruh apa? Dia kata dia lapar lah tengah malam. Awak call Grab ni. Hantarkan makanan kan, sweet sangat. Kan? Kalau awak letakkan mak ayah awak dekat atas, awak akan patuh. Mak ayah minta tolong apa kan, tolong masak, tolong potong bawang, tolong sapu sampah, awak buat. Tengah main game ni, tengah main apa tadi awak sebut, main Mobile Legends lah, main apa benda kan. Jadi bila awak letakkan mak ayah awak dekat atas, awak akan buat. Bila awak letakkan Allah Ta'ala tu dekat atas, ni bukan Mus'ab, ni Mu'az Jabal namanya. Jadi bila awak letakkan Allah Ta'ala itu kat atas, apa yang Allah suruh awak akan buat. Jadi bila awak letakkan Quran tu dekat atas, maksudnya kedudukan dia kat atas, awak akan sentiasa nak sama dengan dia. Dekat mana-mana pun awak rasa awak nak baca. Sekarang senang tau, dekat handphone boleh baca. Tapi jangan baca dalam jamban pula, dalam tandas lah tak boleh kan. Jadi dalam tandas memang tak boleh. Okey? Dan faham ni?
Awak dah syok-syok. Seorang ni saya ingatkan 10 orang kan. Ajak dia main Mobile Legends ni. Saya tengok hantar makanan, pergi mall jadi samalah. Kalau awak mencintai Rasulullah pun, awak akan sentiasa baca tentang sirah Nabi. Apa yang Nabi buat. Kalau awak suka seseorang, awak akan sentiasa tengok Facebook dia kan. Dia sebut apa ni? Oh, dia pergi mall dengan mak dia. Tu boyfriend dia ke? Oh, tu abang dia lah kan. Kalau perempuan pun sama tengok lelaki tu. Apa? Oh, dia suka main game. Dia suka apa tu? Oh, dia kata dia suka makan asam pedas mak dia masak. Kan? Kita ambil tahu apa yang dia suka. Sama dengan kalau kita mencintai Rasulullah. Kita tahu apa yang Rasulullah suka, apa yang Rasulullah buat. Kita pun buat, dapat pahala sunnah. Kita tahu apa yang Nabi tak suka, apa yang makruh, apa benda yang haram. Jadi kita tinggalkan. Faham ni maksud saya ni? Baru ingat nak syok-syok kan? Syok-syok sekejap biar saya mengganggu saya sekejap sekejap. Ustaz sekejap ada abang ni cari kan. Mus'ab. Ni Zafan, Mus'ab. Dah. Sekejap keluar. Minta maaf lah sebab saya ni duduk kat bilik anak saya jadinya dia itulah mulalah mengacau Macam itulah jadi saya pun doakan cepatlah pandemik ni berakhir. Saya lebih rela mengajar terjerit-jerit dalam kelas tu Walaupun penat berdiri dulu mengajar penat tau berdiri pergi kelas sana pergi kelas ni. Tapi satu kepuasan bila mengajar daripada depan ni. Sekarang ni saya mengajar macam saya bercakap dengan komputer lah. Saya nampak bulan bintang, saya nampak roti gardenia, saya nampak ada ikon kartun apa ni saya tak tahulah kartun apa awak tengok. Manga ke apa saya tahulah. Ingat lah comel gambar dia kan. Zarfan kejap saya nampak kipas rumah dia kan. Dia pun tutup balik kamera. Hidayat ni roti kalau hamil sekejap masuk kejap keluar kan. Mungkin lain saya faham, saya takkan marah, jangan risau. Yang penting awak. Ya saya faham hamil, saya faham sangat-sangat. Sebab kadang-kadang ya? Tak apa. Ya tak apa, saya faham. Itu di luar bidang kuasa kita lah, di luar upaya kita kadang-kadang dia berlaku. Apalagi kalau even wifi streaming yang paling stable pun kadang-kadang ada juga masalah teknikal dia. Biasalah manusia punya ciptaan. Okay, jadi cara awak dapat sesuatu iaitu kalau cara kita meminati seseorang mencintai Al-Quran, kita buat benda yang sama untuk kita mencintai Rasulullah, untuk kita nak cintai Quran. Kalau kita cintakan Allah kan. Kalau kita sukakan seseorang, kita tahu dia tak suka kita seks malam-malam. Dia tak suka kita call malam-malam. Contoh kan sebab mak dia marah kan. Jadi kita pun tahu kalau kita suka kita cintakan Allah Ta'ala tak suka kita menipu. Allah Ta'ala tak suka kita buat benda yang tak elok kan. Jadi kita pun tak buat. Sebab tu kita kena tahu cara-cara tu Saya tahu sebenarnya awak tahu kan. Tapi kadang sajalah kita buat macam ni lah sesi-sesi macam ni lah. Okay? Okay, ada soalan tak? Sebelum saya masuk. Soalan tak? Tak ada. Okay. Jadi kesan-kesan beriman ni saya tertinggal slide saya. Jadi okay, jadi kalau macam tu saya beri live worksheet sekarang. Nanti siapa yang dah buat tak perlu buat dalam GSE lah Saya bagi link sekarang. Kalau faham boleh terus buat dan screenshot nanti markah dan boleh turn in dalam classwork Saya akan bagi ke arahan lepas habis kelas nanti sebab saya ada kelas tasik selepas ni. Okay, saya ambil link sekejap. Okay, saya berikan link ni. Sementara tu awak boleh terus jawab. So nanti tak ada homework lah. Saya pun sendiri tak apa saya faham kejawab pun banyak kan. Jadinya tak apa, nanti boleh terus buat Saya kopikan dan paste di bahagian chat. Okay, boleh buat sekarang Okay, saya tunggu. Jangan letak dulu sebab saya nak buat satu perkara lagi sekejap Okay, boleh terus buat live worksheet sekarang dan terus hantar
Dah? Siapa dah siap cakap dah? Dah? Siapa dah siap? Okey, kalau dah siap saya nak minta izin, saya akan kongsikan link di dalam Google Classroom nanti. Siapa nak buat terus pun boleh, nak buat kemudian pun boleh. Dan saya nak minta izin untuk habis awal sebab saya nak bersedia untuk tasmik jam 12 dengan 6 Genius. Dan last but not least, saya tak tolong untuk klikkan link lagi satu menti.com, dan dia akan keluar 3 pilihan perkataan lah. Jadi saya nak minta lajunya kan. Okay. Menti ni supaya saya boleh membuat refleksi nanti. Okay. Sementara tu boleh tengok nanti kesan beriman dan kehidupan kita. Kita akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kita jadikan Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Kita akan beramal. Seperti tadi lah, akan beramal dengan segala perintah Allah. Kita tinggalkan apa yang Allah tak suka. Dan mudah-mudahan kita dikasihi dan dirahmati Allah. Itu kesannya lah kalau kita kena beriman. Easy peasy. Memanglah saya belanja je hari ni kan. Okay, last but not least, tolong tekan menti.com tu. Boleh tak? Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, saya tunjukkan contoh. Boleh? Okay, saya klik. Okay, akan keluar papan macam ni kan? Saya nak awak beritahu saya apa perasaan awak sekarang ni sebab saya tengah senyap macam kan? Sama ada awak faham ke? Oh sorry. Awak faham ke? Tak faham ke? Tulis je. Kalau seronok ke? Tulislah seronok. Kalau tak seronok pun tak apa, tulis je lah. Atau kalau rasa Ustazah comel. Dan saya tulis di sendiri lah sebab tak ada orang nak uji. Awak ada tiga perkataan je yang boleh buat. Okay? Dan kemudian tekan submit. Okay. Nanti dia akan keluar macam ni. Dan saya nak tengok apakah perasaan awak. The most lah. Okay, boleh tulis sekarang? Apa yang betul lah nama asal? Nana. Dah hantar ke belum? Easy sangat kan? Gembira. Okay, terima kasih. Kalau tak gembira pun tulis tau. Jujur jujur. Jangan kata lepas ni saya nak pergi air pula. Kan jangan sebab saya nak bagi awak tahu perasaan suka tu boleh kita salurkan yang macam mana ke arah yang lebih baik. Awak masuk sekolah menengah ni saya tahulah. Itu normal lah fitrah. Tapi yang penting kita uruskan perasaan kita sebaiknya. Okay? Jangan sampai saya nampak lah jumpa. Okay, tak ramai yang tulis ni. Perkataan yang paling besar ialah perkataan yang paling ramai tulis. Jangan tirulah, jangan tiru kawan-kawan ni. Saya nak nyorokkan dulu. Easy sangat. Ini soalan jawapan taruhan Easy. Tajuk ni saya memang senang. Lepas tu saya cakap senang je tajuk ni. Dia biasa soalan apakah hukum beriman, wajib kan? Apakah maksud kalam? Kalam ni kata-kata. Al-Quran tu adalah kata-kata Allah kan? Okay. Okay, saya tunggu lagi 1 minit. Ustazah. Ya. Yang soalan kuis tu kena screenshot ke hantar kat Ustazah? Screenshot dulu. Jadi saya akan habiskan awal dan saya hantar dekat classwork. So kalau awak buka daripada classwork baru awak boleh turn in kan? Betul tak? Okay, tak apa saya hantar sekarang lah sementara tunggu awak buat Mentimeter ni. Mentimeter. Okay, sebab saya kena buat macam ni supaya saya boleh buat penilaian PVD. Kalau tak ada saya tak ada bukti. Saya tak boleh bagi markah ikut sesuka hati saya lah. Ni, saya hantar dulu dekat kelas 16 tarik. Saya bagi classwork. Tajuk akidah kalam. Saya nak klik soalan Okey, saya bagi arahan tentang kalam.
tulis kalam. Senang kan? Zafran kata sambil tutup mata dia boleh buat. Nampak ni? Sila jawab soalan berikut. Okey, saya link dan turn in. Dan screenshot dulu. Dan screenshot markah. Dan turn in di classwork. Okay, deadline-nya sampai minggu depan lah. Lama sebenarnya tapi buat sekarang lah supaya jangan lobokkan kerja lobok kerja nanti awak juga yang stres. Ya. Hantar dekat Telegram ke? Jangan hantar Telegram tu pening. Hantar dekat ni classwork. Saya dah sekejap kan. Saya tengah edit sekarang. So nanti dia akan appear dekat my classroom. Dan nanti awak screenshot hantar dekat situ je. Faham tak? Faham kan? Awak klik pada tajuk akidah. Nanti turn in. Jangan lupa kalau tak dia tidak dikira. Okay? Last, saya suka buat lawak. Saya boleh masuk raja lawak ke kan? Tak ada orang nak undi saya. Nanti orang undi terkeluar semua boleh Okay, saya harap saya comel kan. Saya pakai bedak lah hari ni Kalau tak nanti comel dia muka saya. Tengok muka saya pun. Okay, baik. Tak ada lagi. Saya terima kalau awak tulis tak best ke Ustazah mengantuk. Gembiri apa gembiri? Ya Allah, ya Tuhan. Diri-diri. Okay. Saya faham tajuk kan. Faham dulu kan. Saya faham Saya faham. Sis faham lah. Okay, saya minta izin untuk keluar awal 5 minit sampai 11.55. Jadi saya harap kelas hari ni bermanfaat. Saya harap lepas ni mudah-mudahan lebih ramai. Faham sikit tak apa saya takkan marah pun saya harap awak dapat. Gila, rezeki baru masuk. Macam mana nak kira ni? Kira ke tak kira ni? Rezeki selamat datang tapi kita dah nak berakhir dah. Ke dah terkeluar? Keluar Okay? Saya tak faham. Miss. Okay? Saya harap awak mudah-mudahan tak dapat banyak, dapat sikit pun tak apalah Dan dalam bab belajar ni, kalau awak tak mampu buat semua homework ni awak tak mampu buat, awak jangan tinggalkan semua, jangan tak buat semua pula. Boleh saya bebel ni awak anggaplah saya bebel tanda kasih sayang saya pada awak. Saya je lah yang sayang kat awak kan, awak tak sayang kat saya pun tak apalah, nak macam mana kan, kita nak paksa kan, orang menyukai kita kan. Jadi, lebih kalau awak sayang kat saya, hantar makanan, ajak saya pergi mall. Macam tu tak kan? Okay? Awak jadi kena mencintai Al-Quran. Lebih lagi mencintai Al-Quran Lebih mencintai Al-Quran, cintai Allah Ta'ala, cintai Rasul. Dengan buat segala apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Dan kalam Allah ialah kitab Allah, Al-Quran ini adalah kalam Allah Jadi kita kena selalulah membaca dia kerana at the end of the day, pengakhiran hidup kita nanti, Al-Quran lah yang akan datanglah, Al-Quran yang akan datang. Al-Quran yang akan bantu kita, akan terangkan kubur kita. Bukannya Mobile Legend, bukannya TikTok. Tapi kalau nak buat TikTok, buatlah TikTok yang bermanfaat. Jangan buat joget-joget, perempuan tu. Yang perempuan, saya harap tak adalah yang terjoget-joget macam tu lah. Okay, so 2.56. Okay, saya minta izin untuk awal 5 minit habis kelas hari ni. Saya nak bersedia untuk kelas tasmid. Minum air sekejap. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita akan akhiri dengan soalan. Tak ada? Tak ada. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak yang masuk hari ni. Wadah pilih anda semua untuk bersama di Taman-Taman Syurga walaupun saya bersiaran daripada hutan belantara ni. Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna lillahi fi kulli inna amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Waktu bye-bye memang meriah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Telefon tak letak lagi? Yang lain ni rindu kat saya. Kenapa tak nak letak? Saya yang ribu awak ni kan. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, bye.